لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Memakai pakaian yang bersarung, berjahit atau bercantum. Jadi bagi lelaki diwajibkan untuk memakai pakaian yang tidak ada jahitan. Contohnya seperti mana kita pakai sekarang, dua helai tuala. Betul ke tak betul? Tapi sebenarnya Ustaz perlu kita pakai tuala bagi lelaki. Ibu-ibu yang boleh ingatkan suami-suami. Kalau tak pakai tuala pun tak apa. Pakai kain putih pun boleh. Pakai kain warna hitam pun boleh. Coklat pun boleh. Apa warna pun boleh. Tetapi warna putih menjadi perhatian disebabkan putih ini melambangkan kebersihan. Jelas ke tak jelas? Putih melambangkan kebersihan. Dia menunjukkan bersih. Sebab tu saya kata PAP pun pakai dulu pun kereta pun putih, baju pun putih. Sekarang aja kalau di salon buka baju warna-warni. Betul ke tak betul? Sebab putih ni melambangkan bersihnya kita. Ya, oleh kerana itu kita memakai pakaian. Kenapa tak boleh berjahit? Kerana seolah-olah dia nak kita menghayati jika sekiranya perjalanan kita di akhirat nanti macam mana. Bila dua helai kain, tiga helai apa kain yang menutup badan, kain kapan yang kita rasa macam mana. Jadi kita bebaskan diri kita. Tanggalkan pakaian-pakaian kita semua kat tanah halal. Allah tak nak tengok tu semua. Dia nak semua kita datang semua ada perasaan yang sama. Oh, saya ni doktor, saya ni profesor, saya ni kerja lawyer, saya ni bos, saya apa. Semua sama, semua tanggal. Jadi Allah tak ada berasa segan silu untuk tetapi satu sama lah lain dan tidak ada perasaan berbangga dengan pakaian-pakaian kita. Itu tujuan halus dia. Dia silent message Allah SWT supaya kita ni bukan tempat berbangga-bangga, tapi tempat untuk beribadah. Jadi dalam masalah memakai pakaian bersarung, berjahit dan bercantum, kita mesti ada penerangan. Contohnya, boleh tak kita memakai tali pinggang? Ya, kita dah pakai kain ihram, boleh kita pakai tali pinggang tak? Boleh. Tetapi apa? Ya, kita lihat tali pinggang. Banyak orang kata kena pakai tali pinggang yang macam CD, tali pinggang lama India punya. Tak perlu. Tali pinggang biasa pun boleh. Sebab apa? Ambil kepada yang biasa kita dengar sebelum kita terangkan sebagai penerangan. Jam pun berjaya juga, tapi dia bercantum dan bercampur. Sama juga dengan tali pinggang. Kalau dia bercampur tak jadi masalah. Ya, tetapi tak boleh memakai benda yang lain seperti bergaya seperti pakaian dalam, suara dalam kita. Ya, tetapi jika sekiranya suara dalam itu plastik, boleh. Tapi kalau ada kesan jahit, tidak boleh. Sebab ini semua melanggar batang larang ikhram. Sebab mayat kalau masuk ke dalam tubuh pun tak boleh suara dalam. Ya, minta maaf saya jelaskan dulu jadi awak faham. Kalau awak ada soalan, dan pasti boleh datang dengan soalan. Yang keduanya, menutup kepala atau sebahagian daripadanya untuk lelaki suami-suami awak. Jadi nak pakai sumpuk semua tak boleh. Sumpuk semua kena tanggal. Sabut tangan India pun tanggal. Kan India kan nak sembahyang suka sabut tangan segi kan. Itu pun tanggal. Apa-apa cap pun tanggal. Melainkan orang tu ada penyakit di kulit kepala, penyakit sopak, penyakit apa, ataupun penyakit orang kata dekat kulit kepala dia merah-merah. Jadi orang geli nak duduk sebelah. Jadi dia boleh tutup pakai, tetapi tetap kena bayar dam. Tapi damnya itu tidak membuatkan dia berdosa. Ada orang dah berdosa kena dam lagi, tapi dia tak berdosa, cuma kena dam saja. Ya, kerana apa? Dia melanggar batang larang ikhram tetapi mempunyai sebab. Kalau macam kita suka-suka hati, aku banyak duit, tak apalah, aku nak pakai sopak, aku bayarlah. Awak berdosa dan awak kena bayar. Tapi kalau orang yang sakit, dia tak berdosa tapi kena bayar. Baik. Ya. Yang ketiga, menutup muka dan tapak tangan. Jangan pula nanti ibu-ibu ni bagi perempuan dah nampak mubarak tutup muka, aku pun nak tutup muka. Ya, jadi ada orang gitu kan datang sana macam suami-suami kita lah. Ada sebagai lelaki bila datang nampak Arab pakai selendang, dia pun nak selendang. Ya tak? Arab perempuan tengok tak pakai tutup, aku pun nak tutup. Sekali-sekala duduk. Jadi tak boleh dalam ikhram. Setelah awak dah berniat, awak tak boleh tutup muka dan pakai sarung tangan. Apa pun alasan awak tak boleh, melainkan
Ya, awak tutup tu disebabkan ada penyakit, ya, muka awak takut orang geli duduk sebelah awak, ataupun tangan awak ini ada kurap dan sebagainya. Kita takut kalau dah ternampak orang geli malu. Jadi awak tutup tangan, tak berdosa tetapi kena buat. Ingat ya jemaah, jemaah. Nanti waktu awak bertawaf, awak akan dapat melihat berbagai-bagai orang, ya, daripada luar negeri. Yang mungkin ada yang menutup muka. Apa saja ini boleh tutup, apa tak boleh tutup? Itu mazhab lah lain. Kita ikut apa yang kita belajar dalam mazhab Syafi'i, supaya kita tak bingung. Kalau awak nak orang tu boleh buat, aku pun nak buat, semua boleh buat. Jadi kalcaka, bocah kacik tentang hukum tersebut. Yang keempat, memakai sarung tangan. Sarung tangan pun tak boleh, kan saya kata tadi. Kerana apa? Ya, kerana dia tu adalah kawasan yang halal untuk dibuka bagi wanita. Aurat wanita buka dengan tapak tangan. Cuma dalam waktu awak ihram, saya nasihatkan awak pakai stokil. Sebab nanti dalam ihram awak perlu ada istilah nak tawaf, nak apa. Bila tawaf, baju awak ni besar, bila awak angkat tak nampak semua aurat. Kalau lambat tutup, ya, membuatkan awak punya amalan tersebut terbakar. Jelas ke tak jelas? Jelas, ya. Baik. Buka lagi kita punya pantang larang ihram. Seterusnya, pantang larang ihram kita yang seterusnya, memakai bau-bauan atau minyak wangi. Ini banyak masalah dan pertanyaan. Ya, nak pakai tak boleh Ustaz. Ni waktu kita nak jatuhkan niat ihram tu nak pakai di dalam pesawat. Ustaz, tak boleh pakai bau-bauan. Habis odor-odor boleh tak? Nanti takut-takut ketiak saya sekali angkat orang punya Ustaz. Boleh tak? Ya, maaflah. Sebab itu kita galakkan jemaah. Mohon maaf ya banyak-banyak ya. Cukuplah ya. Hutan-hutan belantara kita dulu, supaya tidak mengganggu orang lain. Mungkin awak dengan isteri tak kisah, tapi orang lain kisah. Kalau kena 2-3 jam mungkin orang tak kisah. Tapi kalau dah kena sampai 5-6 hari, 7 hari, 8 hari, tuan-tuan, kawan satu bilik pun resah ya. Jadi oleh kerana itu, elakkan, cukupkan berdoa Allah ni semua. Jadi bila saya boleh pakai odor-odor, sebelum awak jatuhkan niat, pakailah banyak-banyak, tak jadi masalah. Tapi saya dah pakai kain ihram, asalkan tak melekat dekat kain ihram, odor-odor tu tak berbau kuat, awak pakailah. Jadi saya kalau dah jatuh niat, Ustaz macam mana jatuh niat? Jatuhlah, bau-bau lah, bau ketiak tu. Ya tak? Kalau awak nak pakai minyak wangi, minyak atar pun boleh. Tetapi sebelum jatuhkan niat, dan jangan melekat dekat baju. Kalau kita dah jatuh niat ihram tapi masih berbau sikit, tak jadi masalah. Tapi kalau kita dah jatuh niat ihram, dia melekat dekat baju lah. Baju yang awak pakai, iaitu kain ihram awak, mesti awak cuci untuk hilangkan bau. Kalau tak boleh hilang, awak kena tukar kain ihram yang lain. Begitu juga terjadi bagi wanita. Cuma masalahnya, bila kita dah pakai baju-baju kita ni kadang-kadang melekat dekat kita punya, ya tak? Kita pakai minyak atar, minyak wangi ke apa ke, tak ada orang segan, bau-bau busuk, ya. Jadi ini semua awak perlu jaga. Kerana kata Nabi SAW, haji tu, ya tak, adalah apa? Haji tu adalah kusut masa. Ya. Kenapa dia kata kusut masa, Ustaz? Itulah rahmat Allah, supaya kita tak terlalu memandang kepada yang zahir kita ni terlalu sangat. Ya, ini adalah proses pembersihan kandungan. Ya, jadi dalam kita yang kita nak bersihkan. Jadi waktu kita belajar haji itu tak terlalu sangat memerhatikan kita punya zahiriah, tetapi lebih memerhatikan kita punya batiniyah. Jelas ke tak jelas? Dia tak, supaya dia tak kasih kita pakai wangi-wangi, takut-takut nanti orang kaya dia tak dapat melawat dekat baju dia melawat dekat minyak itu. Faham tak faham? Ya tak? Macam sekarang lah, orang sekarang semua dah senang beli kereta. Alah kau pakai kereta, dia pun ada. Tak boleh, tak belum kaya, susah lah nak kaya. Semua orang ada kereta. Jadi nak kaya macam mana? Kita nombor kereta, nombor 1, SJK 1. Alamak, lain macam dia, lain orang semua 4 nombor, dia 1 nombor. Jadi gitu, manusia ni ada fikiran tau. Sentiasa nak mencari, aku dipandang lebih daripada yang lain. Jadi dia nak suruh kita redakan perasaan, ada mencari perhatian orang, supaya kita lebih tawaduk dalam kita punya ibadah. Jelas ke tak jelas? Sebab ibadah ni adalah melawat diri kita sendiri. Yang kita nak tunjukkan adalah perasaan kita. Ya, perasaan ini yang kita nak kawal. Macam Ramadan, 1 bulan, awak yang tak pernah lapar, wajib kena lapar.
Jadi wajib kena tunjuk. Bagi orang pergi haji, awak nak keinginan awak kuat, tapi awak tunjuk dengan keinginan Tuhan. Ya, jelas. Memakai bau-bauan. Habis tu kalau perempuan ustaz, dia pakai panty liner, boleh tak? Maaf saya ini tak waktu belajar. Panty liner ada dua, betul ke tak betul? Satu yang wangi, satu yang tidak ada bau. Kalau yang tak ada bau silakan, tapi yang ada bau wangi dia tak elakkan. Kalau boleh jangan. Ustaz, macam mana kita nak tahu wangi ke tak wangi? Awak kalau nak tahu wangi ke tak wangi, janganlah panggil orang orang kata tersumbat hidung bau. Ya, panggillah kawan yang hidung dia bagus sikit. Ini yang tersumbat hidung aku ni semua kau suruh bau, tak ada bau lah. Jadi panggil orang yang bau, cuba tengok. Pasal ini selalu terjadi. Ya, mungkin bukan bagi jemaah yang meningkat usia, bagi orang yang 40, 30 lebih, 45, kadang-kadang mereka dah terbiasa dengan ya benda-benda ini, jadi saya tak berikan perhatian. Boleh tak jemaah? Oh jemaah. Begitu juga kalau awak duduk dengan dekat orang jual minyak wangi. Sebab dekat sana nanti orang jual awak, jual botol minyak wangi lah, mamak-mamak ni lah, belilah ini murah, ini banyak murah. Ya tak? Awak duduk dekat dengan dia, kalau terkena, awak kena cepat-cepat cuci. Kalau awak lambat biarkan, benda ni boleh merosakkan dia, keram, melanggar batal larang dan didenda. Seterusnya lagi, makan makanan yang terlalu wangi. Makan makanan yang terlalu wangi. Wangi contohnya seperti apa? Nasi biryani. Tapi nasi biasa tak jadi masalah. Nasi biryani yang terlalu wangi bau, itu masalah. Nasi biryani yang terlalu wangi banyak sangat jadi air mawar, membuatkan kita terganggu dengan bau yang terlalu wangi. Ini pun hati-hati. Habis tu Ustaz, orang kata isap rokok boleh tak? Dia buat rokok tak? Boleh tak perhatian? Ya, bab rokok ni. Ya, saya nak tanya awak, kalau awak isap rokok biasa wangi ke tak wangi? Wangi ke tak wangi? Awak tak boleh tanya awak pasal awak tengah isap. Awak kena tanya isteri awak, wangi ke tidak? Wangi ke tidak? Busuk. Jadi kalau misalnya, kalau isap gudang garam, gudang garam dia kata wangi. Maaf, ini soalan-soalan. Awak mungkin ada soalan, tolong tanya. Lagi banyak lagi saya suka. Ya tak, ini yang terlintas kat fikiran saya. Kalau awak ada tanya, tolong tanya. Pasal ini semua kadang-kadang Bendeng nak tanya segala pula, nanti dia ingat aku isap pula. Jadi awak tanya, kalau gudang garam, wangi ke busuk? Kalau lelaki kata, macam wangi. Perempuan, wangi. Kalau wangi, suami awak tak bisa. Sebab apa? Rokok walaupun gudang garam, bau bagi orang tak isap rokok, bau busuk. Kalau dia bau busuk, awak tak bisa. Kalau awak ingat itu bau wangi, awak tak bisa. Kalau awak memang tahu tadi setakat suka-suka asap keluar, walaupun kita tahu makro lah hukumnya, tetapi memang busuk juga bau dia. Kalau busuk, kalau awak anggap itu wangi, awak tak boleh. Pasal awak pakai wangi-wangi. Tapi kalau awak kata itu adalah busuk, bahawa gudang garam, kalau awak tanya orang Indonesia, apa hukumnya gudang garam Pak? Tak apa-apa, makruh. Pasal ibu-ibu tak suka. Ya, jadi gitu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi pula timbul pula masalah ubat gigi. Betul ke tak betul? Tu maaf. Kalau baca mudah penerangan dia susah. Ubat gigi pula macam mana? Dendeng. Ubat gigi boleh tak tahan kalau tak bulu gigi 3 hari? Macam? 9 hari. Mesti boleh gaduh. Ya, 3 hari tak bulu gigi boleh tahan ke tak boleh tahan? Awak bulu gigi kerana apa? Nak wangikan mulut ke ataupun nak bersihkan gigi? Ini sekarang baru dengar bersih tadi. Maksudnya tak apa wangi. Ya, kalau awak lihat bersihkan gigi, awak pakai ubat gigi, tak kena dah. Itu adalah fatwa tabung haji Malaysia. Ya, sebab kat Malaysia dia orang ni kan resource banyak. Jadi dia orang ada majlis fatwa tabung haji, ada majlis fatwa kebangsaan, ada apa. Itu macam negeri Arab, negeri besar kita, negeri kecil ada, kita ada apa orang kata majlis fatwa Singapura. Majlis tu maknanya bukan mufti buat keputusan seorang. Mufti ada 5-6 orang lain yang membantu keputusan tersebut. Sebab mufti tak sampai kepada taraf untuk jatuh sebagai mufti seorang untuk buat keputusan macam negeri Arab. Sebab dia kena hafal Quran 30 juz, dia kena hafal hadis 100,000. Jadi tak cukup syarat. Kalau kita pakai listrik, ini semua masalah orang tak
orang pakai listrik. Kalau orang pakai listrik tak buat apa tujuan dia pakai? Tak bau lah. Tak, apa tujuan dia? Kita cakap kamu Cakap dengan orang tak boleh pakai. Listrik tak masuk. Kalau dia Pak Haji tu bersihkan mulut sebab listrik bau wangi balik. Itu kita kena terima hakikat dia. Betul ke tak betul? Oh jemaah, engkau suka, aku pun suka. Tapi apa yang terjadi ialah apa yang aku suka. Kata dia. Bukan apa yang aku suka. Ya tak? Kita pun suka, saya pun suka pakai. Lagi kita gigi berlembab, aku suka pakai listrik. Tetapi dalam keadaan begini kita kena akur lah. Kita kena tunduk di bawah undang pun. Sebab yang terjadi bukan atas awak saja, tapi bagi jemaah juga yang lain negeri pun sama. Ya, okey, jelas tak? Yang kedua, bagi orang yang sempur boleh pakai obat tak? Oh, jemaah boleh, tak ada masalah. Ya. Ada apa-apa lagi soalan tentang wangi-wangian? Silakan Pak Haji. Kita tenang-tenang jangan boleh supaya semua faham, satu-satu faham dia. Apa dia? Anti lain. Masalah macam mana? Itu bab wangi kita taruh tepi dulu sebab kita akan bahaskan itu bab yang khusus. Bagi masalah-masalah salah sila baul. Salah sila baul ni maksudnya apa? Iaitu orang yang mempunyai masalah kencing tak lawas, ada masalah operation, terkentut-kentut, yang sukar dibilangkan. Nanti kita akan masuk dalam tajuk dan khususnya Pak Ya, itu kita kena ulang-ulang berapa kali. Sebab banyak orang yang menghadapi tapi orang segan nak utarakan masalah mereka. Biar tak, nanti kita akan jelaskan. Sebab ini dalam bab wangi-wangi. Ada apa-apa lagi tak yang wangi-wangi ataupun memang perasaan dia berwangi? Sabun badan pun tak dibenarkan. Ini semua sekarang awak tak nampak. Nanti awak dah sampai kat kemah Mina baru awak nampak. Ya tak, mana nak cuci baju, mana nak terasa nak pakai sabun, masuk terjumpa sabun orang. Ini semua masalah-masalah ya. Sebab awak nak pergi beratur tu di Mina, satu toilet dia punya ratio 100 orang. Macam boleh tidur boleh. Boleh buat batal. Jangan dia semua ni. Ya tak. Memang satu dunia berkomplain, tapi dia jawab apa? Kalau awak nak banyak tempat tidur ke banyak toilet? Kalau awak nak banyak toilet, awak tidurlah dalam toilet siap. Jangan sedap. Sebab tanah tu adalah tanah yang terbatas. Tak boleh keluar daripada kawasan Mina. Tempat tu dah penuh sesak. Mina ni tak cukup tempat. Sebab itu kotak satu dunia. Sekarang ni diorang nak buat Mina, kawasan Mina, nanti kita tunjuklah gambar tema-tema tu yang pernah awak nampak, awak browse. Tema-tema ni, diorang tak nak buat tema, diorang nak buat plan. Tak boleh menampung bagi orang. Awak jangan tengok Singapura tak ada TV. Awak masuk tak masuk pun tak nampak. Awak juga talking about negeri besar seperti Indonesia, India, Pakistan, Arab, Egypt, Mesir. Awak kita bercakap tentang negeri-negeri seperti negeri Russia. Ya, terlalu banyak. Apa lagi? Negeri Turki, Bosnia, apa. Kita bercakap tentang negeri-negeri besar. Ya, Malaysia, yang kota Indonesia ke kota haji setelah dipotong-potong 248,000 orang. Macam kita nak dapat 1,000, ya Allah, sebayang rakyat 1,000 kita pun tak dapat. Ya, ala kulli hal, mesti jelas we are not talking about Singapore. Singapore terlalu kecil. Brunei 400,000 tadi. Ya tak? Kita dah bersyukur 680. Brunei 400 mengamuk lagi. Ya. Ya, jadi kita jelaskan kita punya Singaporean punya version. Ya, kita tak cerita lagi. Wangi-wangian, okey, itu satu. Ada lagi wangi-wangian yang mungkin terlintas dalam fikiran. Kita makan gula-gula wangi-wangi boleh tak? Gula-gula biasa tak jadi masalah. Tapi kalau makan gula-gula yang terlalu wangi, ialah sekarang ni bau strawberry lah, cengkang bau itulah, wangi inilah, elakkan daripada wangi-wangian. Kadang-kadang benda ni terlintas. Dia makin canggih gitu. Dia bukan zaman awak 20 tahun dulu. Dunia makin canggih. Apa yang awak tak sangka semuanya ada. Memotong rambut. Memotong rambut ni tak boleh. Dalam ihram, orang ihram tak boleh potong rambut. Jadi kalau awak nak potong sebelum awak pergi Mekah. Yalah ustaz, saya tahu dah siapa dah potong rambut. Ya, memang tak ada orang potong rambut waktu ihram. Tapi tarik rambut, betulkan jambul rambut. Ya tak? Kadang-kadang ada orang ni, dia terbiasa dia bukan tarik rambut, tarik hidung. Ya tak? Pernah nampak tak?
kena. Ya tak ada tak itu. Ini kita kata terbiat-terbiat jemaah yang biasa. Ini kebiasaan alam bisa tegal dia biasa. Ada orang pula dia tak cabut kat sini, tapi dia pantang tengok ada bulu. Betul tak betul? Ada tak orang itu? Ada orang suka gigit. Ya, jadi macam mana kaedah pula dalam masalah rambut ini betul-betul macam orang pantang beranak ni. Ya, jadi kalau kita tarik, kalau kita gini, kita nak betulkan rambut lah, ya. Saya faham lah, kadang-kadang kita rasa nak betulkan rambut, sekali tergugur dua. Kena dam ke tak kena dam? Tak kena, sebab hanya dua, jadi kena bayar fidyah. Fidyahnya apa Ustaz? Satu helai 2 rial. Kalau 4 helai, 5 helai, 4 rial, betul ke tak betul? Alah 4 rial. Sekali tak tiba, Allah nak satu kambing. Kalau dia jatuh tu gugur 1, 2 sekalipun, dia hanya kena fidyah. Berapa banyak keluar 100 helai pun tak apa, fidyah. Tapi satu kali tercabut 3 dalam satu masa 1 ekor keluar. Ya, faham ke tak faham? Rambut kita setiap hari gugur dengan sendiri. Betul ke tak betul? Ya tak? Kalau lagi-lagi kat rumah kan, kalau awak nampak rambut daripada luar sampai bilik air, tahulah di bini aku rambut. Ya tak? Jadi pasal rambut biasanya memang gugur pergi bilik air. Lagi banyak rambut gugur. Betul tak Manja? Bukan awak, rambut lain. Ada tak? Gugur kan? Memang gugur. Kalau 1-2 helai tak ada masalah. Payahlah fidyah. Awak buka tudung sekali tengok ada rambut 1-2 helai. Ini bukan cakap umrah tau. Awak nak masuk satu madrasah yang lebih hebat cabaran. Ini haji, dia bukan umrah. Umrah senang baik itu. Ini haji. Macam-macam batal Arab buat awak mabuk kan. Ya, sebab apa? Seumur hidup dia tutup kita satu kali. Kalau awak betul dapat sempurna tadi, maknanya sempurnalah agama awak sebagai orang Islam. Sebab kemuncak daripada kita punya rukun Islam, yang last kali haji. Pada komplit depan semua, yang last kali inilah cabaran ini. Tapi kalau awak dapat atasi, maknanya awak berjaya. Jadi awak macam saudara-saudara awak yang lain yang telah pulang ya, jadi oleh kerana itu rambut kalau gugur 1-2 banyak-banyak pun tak apa. Tetapi jangan dia gugur satu kali tarik keluar 3. Kalau satu kali keluar 3, jangan dia bercita-cita geram juga. Saya bukan tarik, dia jatuh. Dia pasal takut nak bayar. Jadi oleh kerana itu kena jaga. Dan kita ingat dam ni bukan musuh kita. Dam ni kadang-kadang dia adalah denda yang dikenakan untuk orang yang melanggar patahlah. Apa yang awak bayar, dia kasih orang miskin makan. Mesti faham. Dan dam ni untuk siapa tujuan dia? Orang miskin makan. Jadi kalau dah terkena tu, awak jaga-jaga sangat pun terkena. Jadi Allah saja yang tahu takdir nak bersihkan aku daripada dosa-dosa yang jelas ke tak jelas? Sebab tu bila kita pergi haji, jangan bawa duit cukup-cukup jemaah. Bukan kerana masalah sakit apa, takut kena dam, kena apa, nanti betul asyik ngomong aja. Dia nanti dapat bukan haji mabrur, dapat dam mabrur. Ya, jadi oleh kerana itu bawa lebih sikit. Takut-takut bukan kita. Awak takut sangat lagi cepat kena. Buat macam biasa sudahlah. Ya, bawa lebih sikit, 2-3-400 standby. Sebab satu ekor dalam sekitar 300. Ya, $300. Taruhlah standby $1,000, awak taruh tepi, bukan untuk beli dam saja. Standby, tak apa-apa. Kau tak ada bawa balik lah duit tu. Jangan bawa cukup-cukup, nanti kena dam pula. Ustaz boleh IOU tak? Ayo, yang 13,000 dah bayar, ini 300 tak boleh kan? IOU lah. Jadi kita macam kita gurau-gurau sampai kita gurau kita bercakap. Sebab ini semua terjadi. Saya pernah ada jemaah umrah saya, jemaah umrah saya, satu waktu dia buat umrah, dia kena dapat tipu lelaki. Ya, saya ingat dia bodybuilder. Ya, dia kena bayar dam, ada satu pakcik satu hari 3 ekor. Ya, tetapi tak selalu terjadi. Awak ingat, apa yang awak kena kat sana adalah amalan Allah sendiri. Jangan awak salah-salah orang. Aku terlupa, kau tak ingat aku, bini aku tak guna, lelaki aku tak guna. Jangan. Ya tak, sebenarnya ada kena mengena dengan diri kita sendiri. Ya, jadi jangan kita selalu menyalah-nyalahkan orang. Mungkin kita berdoa melaksana.
Jadi Tuhan cakap kau ni macam dia tak banyak-banyak, Ramadan sikit-sikit, kasihkan RM2,000. Ya tak? Itu raya tuan-tuan. Maaf kita pun tak tahu. Awak sekali-sekali baru nak taubat. Orang ada di antara kita baru nak taubat, baru 5 tahun lepas. Orang dah start sembahyang dah berbalik Pak. Awak baru start sembahyang 5 tahun lepas. Ya tak? Jadi awak minta Tuhan berat sangat. Jadi Tuhan minta sikitlah handphone hilang, hilang. Sebab Allah nak kabulkan hajat awak tersebut. Jangan tengok apa yang hilang, apa yang belum kita dapatnya Allah dah nak berikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak sangka baik dengan Tuhan. Saya mohon benda tersebut. Kalau awak jangan pandang benda ni dengan mata, awak pandang ni dengan mata hati Allah. Sebab apa yang awak kena adalah amalan Allah sendiri, bukan amalan orang. Bukan nak salah-salahkan orang. Sebab tu kita belajar ni ada tasawuf jemaah. Kalau setakat belajar haji, saya kasih saya 2 jam, sekejap je saya. Tu biar haji lah. Tapi biar haji tanpa dapat menghayati. Ini selalu yang terjadi. Slipper hilang. Lama-lama slipper hilang. Setiap kali pergi visit 3 kali pergi sembahyang, 2 kali hilang. 2 kali pergi sembahyang, sekali hilang. Apa hal tu ni? Rupanya kita dapat tahu dia dekat dalam bilik dia main sapu je slipper lah. Ini penampakan benda Ustaz. Apa hal? Dia dah pergi ni, saya tak tengok slipper yang angkat ni Ustaz. Alah tak apalah, takkan slipper pun tak boleh. Jadi ini semua adalah amalan peribadi sendiri. Jangan tengok orang, kita tengok diri kita. Mungkin ada yang tak kena kat diri aku, yang mungkin ni aku kena memperbaiki. Betul ke tak betul? Pasal orang pergi haji, proses tak bersihkan diri. Baik ya. Nanti ada banyak perubahan setelah memotong. Seterusnya lagi mengerat dan memotong kuku. Potong kuku pun tak boleh. Siapa nak pergi potong kuku Ustaz? Mana dah tahu betul-betul tak ada terbang. Dan turun dan jatuh era baru nampak lemak kuku hitam lah. Malu lah. Ini tak boleh potong. Tapi ada orang memang tahu tak boleh potong, tapi digigit pula gigi dia. Pernah tak nampak orang jalan? Pernah tak? Pernah ke tak pernah? Mana? Ke awak tinggal kat flat tak jumpa orang? Pernah nampak tak? Pernah. Jadi ini jadi kebiasaan. Kita tak tahu, kita bawa jemaah, kita tak tahu latar belakang siapa. Awak pun tak tahu latar belakang saya tak tahu latar belakang awak. Mungkin kadang-kadang kita stres, sakit apa. Ada orang macam ada sakit tak suka nak gigit, tak ada benda pun tidak suka. Betul ke tak betul? Macam apa-apa suka nak tarik-tarik. Apa yang kau tarik? Tak, aku tak tahu. Rasalah tarik-tarik sikit lah. Ya tak, ni jadi kebiasaan. Ada orang kata gini, kau pijak mata punya aku. Itulah. Tapi gini dah tahu tu penyakit. Ya, baik. Memotong rambut. Ini sebab tak boleh potong kuku pun tercabut, kuku tersebut menedam. Melakukan pendahuluan persetubuhan. Ini adalah perkara yang boleh kita berikan perhatian. Sebab awak akan berpisah dengan isteri awak daripada bilik yang sama. Ada jemaah dia kata, Ustaz, I don't mind to pay 1 bilik untuk 2 orang. Ya, kan dalam kita shisha kan sementara menunggu waktu melontar dan Arafah, kita kan duduk berpisah, satu bangunan, satu lantai, tetapi pisah bilik perempuan, bilik lelaki, bilik lelaki. Apa hikmahnya? Supaya tidak terjadi pendahuluan ataupun mesra-mesra waktu ihram, sebab dia punya benda berat. Jangan main-main. Saya tak biasa dah tidur tanpa suami. Tak apalah, kali-kali ni pula awak dengan geng awak dapat tidur perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Banyak ada jemaah yang bertanya, kenapa ejen Singapura tinggal shisha? Saya nak beritahu awak, orang yang tak ada pengalaman, yang mungkin belum dulu pernah sekarang, shisha adalah tempat yang paling manis, kenangan paling manis untuk awak nanti. Awak masuk hotel pun tak sama dengan shisha. Shisha awak terasa pada zaman-zaman awak belum kahwin, dengan kawan-kawan satu bilik, ya tak? Tolong-menolong, apa ini, sebab sekarang dah buka ejen suami isteri. Lagipun kalau tersilap tertipi apa, sekali pusing kawan awak kat Singapura, malam kedua, malam ketiga, ya, sekali terjadi, na'udzubillah, batal sebab tak dapat kontak lagi macam mana. Belum lagi bab benda hunta ni, apa ni dan sebagainya. Sebab tu kita pisahkan sebelum tahalul, pisah suami isteri. Tapi pisah waktu rancang je, waktu tidur. Waktu lain awak boleh duduk sama-sama, makan sama-sama, apa sama-sama. Cuba tidur saja berbeza. Jadi awak nak jelas satu Singapura begitu. Melainkan awak nak terus masuk Mekah, duduk dalam hotel, silakan.
Tetapi dia punya package itulah 18,000, 17,000. Ya, package terus masuk tu ada kan awak dah tengok kan kat awak punya ini semua dah ada tak payah saya cerita. Melakukan pendahuluan bersubuhan. Jadi waktu orang dalam keadaan ihram pula, kalau boleh elakkan daripada pegang-pegangan tangan yang boleh mendatangkan kegairahan. Tapi awak tak kena. Jadi ini semua terjadi pasal apa? Maaf tangan kita ni sensitif. Dia tak awak begini-begini, dengan satu kali karet pun naik, semua jadi rosak. Faham maksud saya karet naik Jadi saya elakkan jemaah. Apa yang kita ajar tak keluar daripada mata syariat. Bukan saya tak kasih awak pegang bini awak, itu bini awak pegang peluk ke sama-sama. Atau suami awak peluk lah, takut dia tengok orang Arab pula. Memang awak nak pegang dia, jangan kasih dia lari. Pasal lari ni spesifik dia Arab. Tak maaf ya. Jadi pada kuliah nak pegang boleh, takut bini jatuh pegang boleh. Tetapi jangan jadikan macam pegang romantik. Kau pegang romantik tak? Short sikit lah ya? Macam mana short tu? Pada Allah mesti cium apa-apa, mula-mula cium dahi. Dia tak suka kau pipi. Sikap pipi. Ini semua terjadi di depan mata. Awak cakap, awak dengar orang pergi haji. Saya tengok orang haji, tak tahu berbelas-belas tahun. Jadi sebenarnya ada dalam pengalaman saya yang mungkin awak tak perasan. Ada pengalaman awak yang saya tak tahu. Ya, jadi ini pengalaman. Berkahwin, mengawinkan wakil, kahwin, meminang, nandang, suku, tak boleh tuan-tuan. Jangan pula pasal orang pergi haji. Maafkan saya, orang pergi umrah, pergi haji berbagai-bagai maksud. Ada orang nak pergi kerana dalamnya tak pergi dulu waktu. Ada orang pula nak pergi kerana banyak problem waktu. Itu yang terbanyak. Ada orang pula nak pergi pula, ya Allah aku belum sampai 2 waktu. Dia tak sekali dia tak nampak satu lelaki Pakistan sehandsome dia. Saya cakap, Allah inilah pujaan hatiku. Saya cakap, aku nak kahwin juga. Kalau tak ada, takkan boleh ada cerita Madinah, tuan-tuan. Betul ke tak betul? Pernah nampak tak film tu? Itu semua menggambarkan. Orang datang sana kadang-kadang bulan-bulan jodoh. Ni ada awak baik, tapi janganlah tunjuk perasaan aku nak sekarang tak tahu. Dan sila lelaki pun never mind, now. Tunggu ini heran, never mind, later. Jadi awak pula datang orang kita terus. Tak apa, I can be saksi, wakil dia okey, kepo lagi. Dia tak ada kerja punya lah, dekat kemah kan tak ada kerja. I can be wakil, tak boleh, semua dia bakal. Sebab orang dalam ihram tak boleh adakan hubungan pernikahan, perkahwinan ataupun sebagai jelas ke tak jelas? Sebab malaikat tak kahwin, tak apa, tak bersatu, tak bersetubuh. Ini amalan para malaikat. Bila awak dekat sekarang ni amalan manusia. Bila awak dah berihram amalan malaikat. Sebab amalan malaikat tak buat benda-benda kotor. Dijaga dia punya dirinya. Dia tak Allah suruh sujud dia kepada Allah. Jadi ni amalan malaikat. Jadi kalau awak nak campur aduk, awak dalam ihram, dia misalan dah suka sangat, takut berpisah, tunjuk perasaan, nak kahwin juga, semuanya jelas tak? Ini sebenarnya untuk memaklumkan saya. Sebab orang itu suka tengok kalau ramai orang berkumpul, dia pun datang berkumpul. One, aku pergi married. Ayah bayar bersihan. Apa, I don't have wakil. I can be. Cannot, jadi kita jelas lagi. Alam istitar. Ini pantang larang ihram seterusnya, iaitu larangan terhadap alam sekitar. Memotong, mengerak pokok, mencabut pokok di tanah haram. Awak dalam keadaan ihram nanti 6, 7, 8 hari, awak jangan pula lah nampak pokok cantik pokok ni. Dah tak ada kerja kan, ustaz semua duduk je. Aku penat dah duduk. Jalan-jalan sekali nampak pokok. Kita awak pokok ni kalau tanam kat Singapura bagus, aku cabut. Jangan pula ada orang jalan-jalan ni kan cabut pokok. Awak cabut daun pun kena seekor kali. Banyak orang nak cabut-cabut pokok ustaz. Saya sendiri pengalaman. Ada jemaah saya duduk kat Arafah. Duduk kat Arafah kan duduk. Kita duduk dapat ibadat apa semua. Kadang duduk berehat sekejap lah. Sekali saya tengok sekarang kat Arafah ni banyak pokok-pokok yang macam warna hijau-hijau putih tau. Sekali jemaah tu tanya, ustaz tahu tak pokok ni apa? Ustaz saya pun tak pandai. Saya hidup dekat HDB blok. Saya pun tak duduk dekat kampung. Tak pandai lah pokok-pokok. Oh, pakcik ni dengan baganya dia bangun. Dia tengah duduk tau. Ni pakcik tu lah. Saya duduk. Inilah pokok maplen. Maplen pakcik sudah ada satu kambing pakcik. Dia bagi pakcik ni pergi foto-foto dia punya apa, dia punya daun-daun ni apa. Dia tak ada kerja.
Dia dah duduk kan, kita duduk sana. Kita pun buat acara lah. Jadi kalau buat lelaki, buat orang tahu lah. Ustaz saya duduk dengan besar hati, dia nak duduk. Dia pun cabut dengan pokok. Pakcik, inilah tiket pakcik. 1 tiket untuk korban Nabi. Ya, jadi ala boleh hal, pasal tak boleh cabut dalam keadaan ikhram. Jelas tak saya boleh maksud? Ya, jadi supaya awak tak salah faham, jangan tangan gatal, jangan ya, jadi tak boleh. Membunuh membinasakan binatang-binatang yang halal dimakan di tanah haram. Ini semua benda-benda yang dilarang. Ya, siapa nak pergi mengembara memburu ustaz kat Singapura pun kita pergi kat pasar. Siapa nak pergi memburu? Memang awak tak memburu, habis kalau awak bunuh nyamuk macam tepuk nyamuk, pak gitu. Ya, awak bunuh semut macam mana? Awak terpijak lipas macam mana? Jemaah, jawab. Ya. Saya dah bingung sudah. Oh, jemaah, macam mana? Boleh tak kita membunuh nyamuk waktu dalam ikhram? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau awak tak boleh, awak serah badan habis dah balik ke sini. Boleh. Ya tak? Ya tak? Selah. Semut datang pun tak apalah, semut ambil dah kau. Boleh tak? Boleh. Binatang dia punya kaedahnya juga. Binatang kalau kacau kita boleh bunuh. Binatang tak kacau kita, jangan kita buat PL bunuh macam ni dia kacau. Nampak tak? Dia tunjukkan awak contoh. Ya, kalau dia dah tak kacau awak kasih dia, tak ada masalah. Tapi kalau dia tak ada apa-apa, awak nampak dekat depan tu ada lipas. Maaf lah ya, kita duduk kat padang, kadang-kadang ada kedua. Ya, bunyi terlalu betul lah kedua banyak sama. Banyak sangat tu kambing keluar. Sebab apa? Awak mengganggu dia tak ganggu awak pun. Yalah. Kalau dia ganggu awak lipas, mana tahu lipas pun ada Ustaz. Mana tahu awak bawa beg daripada Singapura semuanya lipas. Awak tahu dia masuk ke dalam betul tak ada? Dia masuk ke dalam, awak tahu kemas taruh makanan dia pun masuk. Dia membawa dia lipas Singapura pergi ke Arafah. Ya tak? Dia pun boleh terjadi kan? Boleh terjadi kan? Jadi kalau ada lipas ke ada apa tu, ya kalau dia kacau awak kan lipas dia suka kejar kita. Betul ke tak betul? Kita begini-gini dia kejar kita. Kita diam satu kali tak bisa. Tapi janganlah pula tak ada kena-kena angin, ribut, tak apa benda binatang, serangga. Awak tengok geram, awak tengok serangga. Dia tak ada kerja saja. Geram, awak itu pam, satu itu. Ya, jelas tak? Kalau saya tak nak buat, boleh tak? Sekali awak pergi haji sia-sia lah. Saya pun tak perlukan awak pindah sebenarnya. Betul ke tak betul? Tapi itu berindikasi menunjukkan awak pergi haji sempurna atau tidak. Awak sendiri yang tahu ni tak boleh bohong-bohong orang. Betul ke tak betul? Tak boleh bohong-bohong. Awak pun boleh tak bilang saya atau tak bilang sesiapa awak kena dendam kerana takut nak bayar. Tak apa, tak ada masalah. Tapi awak punya haji awak dalam estate lah. Apa estate tu apa? Pertaruhannya haji awak lah. Awak buat betul, awak dapat betul. Awak buat tak betul, awak dapat tak betul. Tak betul. Jadi awak mesti jelas benda tersebut supaya awak tak bingung. Jelas tak bingung? Oh, bingung. Kalau awak semua tu kacau, awak boleh bunuh. Semua tak kacau awak sudah, sebab awak ni dalam keadaan orang yang penuh dengan rahmat. Ya, baik. Jelas? Persiapan menunaikan haji. Inilah, inilah persiapan menunaikan ibadah haji. Pertama niat dekat mana jemaah? Oh, jemaah dekat pesawat. Sama ada awak nak buat apa jenis haji yang mana bakal kita tunjukkan nanti. Sama ada haji ifrad, yang kedua haji tamattu, yang ketiga haji qiran. Nanti saya akan jelaskan perbezaannya. Seterusnya bila awak dah ihram, awak kena jaga pantang larang ihram. Pantang larang ihram, bahawa setiap pekerjaan ada pantang larangnya. Awak solat, awak tak boleh makan, tak boleh apa, betul tak betul? Pantang larang ihram. Ya, seterusnya lagi. Lepas tu pakaian ihram. Bagi lelaki 2 helai kain, bagi wanita seluruh tubuh badan melainkan muka dan juga tangan. Jadi muka dan tangan ini, ya, muka dengan tangan boleh dibuka, tetapi yang lain, anggota badan lain haruslah ditutup. Bagi lelaki, awak dikehendaki memakai kain ihram, iaitu 2 helai kain.
Tetapi jika sekiranya awak memang tak berapa selesa, tak sabar pakai kain tu lama-lama, ya awak boleh ambil haji tamattu. Pakai sebentar, pakai memang tetap boleh pakai, tetapi awak kena bayar. Pakai sebentar, lepas umrah, lepas tu buka balik, tunggu sampai hari Arafah, awak pakai balik. Itu bagi orang yang tak selesa lah nak tahan kain ihram lama-lama. Tapi bagus ke Ustaz? Bagus juga, tak ada masalah. Sebab tu Allah berikan kita 3 pilih. Yang kuat sabar, ambillah ifrat. Yang kuat sabar, ambillah ifrat. Tapi ifrat juga dia baik, dia tak kena dam. Tapi kalau awak tak jaga pun kena dam juga. Jelas ke tak jelas? Baik ya. Lepas itu pakai ihram. Miqat tu tempat menjatuhkan niat dan juga waktu menjatuhkan niat. Miqat dia terbagi kepada 2. Miqat itu bila kita cakap miqat sempadan, dia terbagi kepada 2. Masa dan juga tempat. Masa bila orang nak jatuh niat mestilah lepas hari raya yang pertama Syawal, 1 Syawal, mula daripada 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah, subuh. Itu awak boleh jatuhkan niat haji. Sebelum 1 Syawal awak tak boleh jatuhkan niat haji. Macam mana tu Ustaz, lama sangat hari raya dah boleh jatuh niat haji. Yalah, kalau dia nak buat haji tamattu, first day of hari raya dia buat umrah dulu. Lepas umrah dia buka dia baju, tunggulah hari Arafah. Itu maksudnya. Faham ke tak faham? Sekarang hari Arafah kan 9 Dzulhijjah, lagi 3 bulan. Betul ke tak betul daripada hari raya? 2 bulan lebih lah dengan 3 bulan. Sekarang saya buat umrah dulu niat. Sekarang saya nak buat haji tamattu. Jadi haji tamattu daripada ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi dia buat umrah, habis umrah, dah habis tahun, dia buka ihram menanti sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi itu duration atau waktu yang boleh berniat. Sekarang nak niat berhaji boleh tak? Tak boleh. Sebab bukan bulan dia dan bukan masa. Pergerakan haji. Okey, sebelum kita pergi pergerakan haji, ada apa-apa soalan jemaah? Oh, jemaah. Tempat. Okey, baik. Saya tadi tak sentuh tempat. Tempat pula, tempat kita jatuh niat ni ada berapa tempat? 5 tempat. Iaitu Juhfa, Zulhulaifah, Zatul Irqin, Qarnul Manazil dan Yalamlam. Kalau orang daripada Singapura masuk daripada miqat atau sempadan Yalamlam, kita dari Singapura akan masuk Yaman dulu. Singapura melalui Yaman, jadi untuk pergi ke Mekah. Jadi waktu dia nak melalui Yaman, dia akan melalui satu tempat sempadan yang bernama Yalam. Ini adalah miqat. Ya, miqat tu sempadan tempat orang jatuhkan niat. Ya, ini cuma ada 5 saja tempat jatuh niat, 5. Satu dekat Juhfa, Zulhulaifah, ini orang Iraq masuk, orang daripada Syria masuk, Eropah masuk, Moskow di tempat masuk. Ini semua sempadan-sempadan sebelum pintu masuk dia. Jadi itu tempat jatuh niat. Ya, tapi kalau saya nak jatuh niat daripada rumah saya, boleh tak? Boleh lah, tapi lama lah awak punya ihram. Betul ke tak betul? Tapi jangan sampai terlepas tempat ini. Kalau awak dah terlepas, misalnya Yalamlam, awak terlepas dari Yalamlam, awak kena jam. Sebelum Yalamlam tak pun, selepas Yalamlam awak kena jam. Ya, habis Ustaz yang nama Tan'im, yang nama Ja'rana, yang nama Hudaybiyah, pernah dengar tak? Oh jemaah, pernah dengar tak? Itu miqat tak? Itu bukan miqat, itu tanah halal. Itu bukan miqat. Faham tak? Mungkin awak tak faham, apa yang mengganggu gini-gini ya? Apa tu miqat? Miqat tempat jatuh niat. Tanah halal, kat mana-mana awak boleh jatuhkan niat. Awak daripada tanah haram, awak dah masuk ke Mekah. Betul ke tak betul? Awak dah masuk ke Mekah, awak dah duduk di Mekah, awak dah buat umrah pertama. Ni umrah kedua awak nak buat. Macam mana cara nak buat umrah kedua? Takkan nak pergi Yalamlam. Kedua ke tanah halal. Daerah dia ada peta dia. Ini tanah haram kawasan dia. Keluar sikit tanah halal. Halal tu yang awak kenal daerah-daerah Tan'im, Ja'rana, Hudaybiyah, ataupun yang dekat dengan Taif. Kalau orang pergi umrah bulan 12, kita ajak ke Taif. Awak nak pergi Taif? Nak ke tak nak? Oh cuma nanti kita try lah ya. Kalau ada kat sikit lah ya. Ja'rana kita buat one day tour. Kita memang ada city tour pergi Taif. Taif ni tempat bukit tinggi, macam Cameron Highland dekat dengan Mekah. Tapi orang umrah biasa jarang pergi sana, leceh. Jadi dia ada cable car naik tempat Rasulullah punya pakcik punya kubur Abdul bin Abbas. Ya, lepas tu tempat Rasulullah dia lontar batu.
Ya, tempat mengerus, minyak mengerus antara yang terbaik di dunia. Itu Taif atas bukit macam saya pernah hai. Ya. Ya, jadi ini tempat. Jadi tanah halal sebenarnya kalau orang tanya, orang pernah tanya kepada saya, Ustaz, saya tak nak pergi tankim, Ustaz, saya nak pergi Arafah. Arafah tanah halal. Arafah bukan tanah haram. Arafah tanah halal. Ustaz, saya nak buat Arafah ni Ustaz, saya nak apa? Dan buat jatuhkan niat dekat Arafah saja. Boleh tak kalau saya pergi umrah, saya pergi dekat daerah kawasan Arafah, saya jatuhkan niat? Boleh lah. Sebab itu tanah halal. Awak dah bertanah halal, awak pergi tanah halal, mana-mana tempat awak pergi jatuh niat. Tapi kenapa saya nak pergi tankim Ja'rana Hudaybiyah? Pasal Nabi pernah jatuh niat di sana. Itu saja. Tetapi tanah lain pun boleh. Cuba kita ambil berkat tempat. Jangan pula awak kata kalau tak pergi tankim batal saya pergi umrah. Tidak. Itu sebut tempat mikat kawasan yang pernah Rasulullah lalui dan jatuh niat. Baik. Seterusnya 3 pergerakan haji. Baik, ada apa soalan lagi? Ada apa soalan jemaah haji? Ya. Saya cakap pasal bayar dam. Bila masanya bayar dam tu? Bila masa bayar dam selagi mana awak belum balik daripada tunaikan haji lah. Kalau boleh kawasan Mekah. Sebab dam kena buat di Saudi Arabia. Dam tak boleh buat dekat luar. Dia kena buat dekat tanah haram. Tak boleh awak cakap dah tak apalah saya tak buat sekarang, balik saya buat kat Indonesia juga. Indonesia murah pun. Ya tak? Ada orang gitu kan bijak ya, betul tak? Saya sebelum awak cakap, saya cakap dulu. Oh, Indonesia pun mahal, pergi kat Bangladesh lagi murah, 150. Kalau ada orang niat begitu, saya tak cakap awak contoh. Kalau ada orang fikir begitu, dia biarkan tak terlaksana. Dam mesti buat dekat tanah haram, tak boleh buat dekat tanah halal. Apa pasal Ustaz? Sebab Allah jamin rezeki orang kat tanah haram. Ila fi Quraisy ila fi rihlatan iwas. Allah jamin rezeki orang dekat tanah Quraisy, iaitu Mekah dan Madinah. Sebab tu mereka tak pernah lapar. Siapa yang masuk dalam apa? Jadi ada yang benda-benda begini kasih makan orang-orang miskin daripada Myanmar, daripada mana, Afrika, semua dibantu dengan jelas ke tak jelas? Oh jemaah, dam tak sama dengan korbannya. Saya mengharap dan menganjurkan setiap jemaah buat korban. Setiap orang daripada kita buat korban. Dia tak, saya kalau awak boleh buat haji tapi tak buat korban. Sebab kesempurnaan haji dengan korban. Tapi tahun lepas saya dah buat apa, tahun lepas saya hidup, tahun ni bawa hidup. Setiap tahun kena buat korban. Awak pergi mana syarikat pun mesti dia tanya orang nak buat korban. Ini adalah benda yang menyempurnakan lagi. Sebab apa makna korban? Takarruf. Bila awak banyak berkorban, awak lebih dekat dengan Tuhan. Itu makna takarruf. Korban makna takarruf. Kalau awak buat dekat Mekah, awak pergi haji, buatlah dekat Mekah, jangan buat Indonesia. Faham tak? Melainkan awak ada sumbangan lebih. Lagi banyak awak buat, lagi baik. Itu tunggangan awak di akhirat. Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas? Jadi oleh kerana itu, kalau awak pergi Mekah, buat kat Mekah, jangan pula awak beli yang murah. Memang murah, awak pergi Mekah beli semua mahal. Awak pergi Indonesia murah, awak pergi Bangladesh lagi murah, Cambodia lagi murah. Oh, satu ekor di lembu dekat Cambodia $700. Memanglah awak pergi Australia tak sampai $700. Lembu bukit $200. Kambing $60. Tapi bila dah sampai transport, dah sampai Singapura, jadinya berapa? Muis jual pun $400 lebih. Betul ke tak betul? Awak pergi Australia, satu kambing $60 je. Tapi boleh tak awak bawa kat sana? Awak dalam haji ni, kalau nak pergi berapa ke Australia, lama-lama $50 boleh dapat seekor. Tapi sah tak awak punya? Sah. Sah korban kat luar, bukan sah korban awak tu. Dam yang tak sah. Dam awak kena buat dekat Mekah. Ya, bukan buat dekat luar dia. Korban boleh, awak nak buat di Indonesia semua boleh. Tetapi lebih baik waktu awak pergi haji, awak buat lah dekat tanah haram. Itulah peluang awak nak rasa. Betul ke tak betul? Oh, tapi ini bukan paksaan. Suka kita lah mana yang kita rasa baik dan kemampuan kita. Baik. Ada apa-apa soalan? Sebelum saya jelaskan teruskan, ada apa soalan lagi? Tak ada. Baik, untuk lebih lanjut, saya akan kenalkan kepada jemaah dengan 3 jenis haji. Ya, nanti bila awak dah belajar 3 jenis ni, awak kena buat keputusan haji apa yang awak nak buat. Saya tak tahu, Ustaz. Awak tak tahu lah, kena tengok lah. Sambil belajarnya awak akan dapat tahu. Haji terbagi kepada 3. Ya, 3 jenis haji. Haji yang pertama dinamakan haji ifrad. Apa makna ifrad?
satu-satu coba. Buat satu-satu dulu. Apa yang satu-satu Ustaz? Haji dengan umrah buat satu-satu. Dulu kan yang mana lebih utama? Haji dulu, umrah. Faham ke tak faham? Haji dulu buat dah selesai, baru diikuti dengan Rasulullah SAW. Dia seumur hidup dia hanya melakukan satu kali haji. Tetapi dan haji yang dibuat oleh Nabi adalah haji berat. Ya. Tetapi jemaah, bukan bermakna bila Rasulullah buat haji berat, Rasulullah mengenepi dan meremehkan tamattu dan kira. Tidak, tiga-tiga ni baik. Bila Islam memberikan awak tiga pilihan, maknanya manusia ni banyak problem. Ada orang tak cukup cuti lah, ada orang nak cepat lah, ada orang dia boleh keluar duit tapi dia tak boleh sabar pakai ihram lah. Jadi ini semua ada jalan keluar. Benar ke tak benar? Ada jalan keluar. Tiga-tiga baik. Walaupun ada ulama mengatakan afdalnya adalah ifrat, ada pula ulama mengatakan afdalnya adalah tamattu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi itu hanya ifrat. Ifrat maknanya macam mana nak membezakan kita buat haji dulu. Awak kalau masuk Mekah nanti tak terus buat umrah. Awak buat tawaf kudus. Tawaf selamat dah. Ya, lepas tu awak buat sa'i haji. Lepas buat sa'i haji, terus awak duduk kat Shisha tunggu hari Arafah. Bila kita nak buat tawaf haji nanti dah habis lontar jamrah, baru buat tawaf haji. Jelas ke tak jelas? Itu satu. Nah, itu ifrat. Lepas awak dah habis tawaf haji, baru awak pergi buat Yang kedua tu pula haji tamattu. Apa makna tamattu? Senang-senang. Tamatta'u maksudnya. Tamatta'u. Ya, tamattu apa makna tamattu? Bersenang-senanglah. Bersenang-senanglah kamu. Maknanya dia kasih kamu jalan senang. Bagi lelaki dan perempuan. Ada orang tak sedap kalau tak mandi 2 hari. Kadang-kadang orang ifrat pakai ikat wala je kan. Dia nak mandi dia pun 2 hari tak mandi. Tapi ada orang ni dia tak boleh tak pakai sabun 1 hari. Jadi dia nak boleh pakai sabun, lepas dah pakai ihram sekejap dah habis umrah, terus buka baju boleh sabun, boleh mandi, tak ada batang larang. Tak ada batang larang. Jadi orang biasa ambilnya tamam. Jadi bila awak tadi masuk ke Mekah, kena buat tawaf dulu. Dia tidak, dia masuk Mekah sama-sama dia kita jalan sama-sama, tapi dia tawafnya apa? Tawafnya apa? Tawaf umrah. Sa'i umrah. Habis sa'i umrah dia gunting rambut. Awak tak gunting rambut. Awak lepas sa'i tak gunting rambut, terus balik ke Shisha. Dia pun balik Shisha juga, tapi dia dah boleh buka baju, dah boleh mandi, dah boleh apa. Tapi ada tebusan. Awak nak senang, awak dapat. Kalau awak nak senang, awak pun kena dia. Itu saja. Maknanya ada tukar ganti. Tukar ganti awak itu apa? Membayar dam. Adakah dam itu termasuk kita boleh korban? Tidak. Dam korban. Ya. Apa tu? Betulkah kita beri kefahaman? Awak buat dam, bukan pada buat korban. Jadi kalau awak dah bayar dam, awak buat lagi satu ekor korban. Ya. Kalau awak buat ifrat, awak tak kena bayar dam, awak hanya buat korban. Tapi kalau awak dah kena bayar dam lain lah, korban lain. Dam tu untuk memudahkan awak buka baju, boleh mandi, boleh sabun, boleh apa, boleh wangi-wangi, la boleh. Tapi kalau ifrat tidak, dia bersyarat dia boleh dekat. Tapi awak tak kena. Saya tamattu kena dam pasal apa? Lepas awak mau umrah, awak dah boleh buka baju. Dan $300 satu ekor kambing. Ya, satu ekor kambing $300. Kambing pun makin naik. 2 tahun lepas 280 standard. 25 hingga 28 itu 2 tahun lepas. Tahun lepas dah naik 27, 28. Tahun ni naik 300. Kambing pun naik harga. Kali bayar. Satu kali bayar lah. Kalau awak satu kali, kalau awak kena awak langkah lagi lain benda, kena 2 kali. Maksudnya kalau macam tamattu tu, tamattu saja itu tak kena langkah batang larang ihram, tak ada kena masuk. Batang larang ihram tu lain cerita ya. Jadi ya, jangan pula awak takut-takut. Saya tak ada awak ada fikiran, takutlah tiba-tiba mengendam. Stand by je. InsyaAllah kalau awak berniat betul, tak ada banyak masalah. Ya tak? Tapi kadang-kadang, itulah saya kata, ada banyak faktor. Awak jangan nampak awak salah. Tuhan tu nak sesuatu daripada awak, hanya awak yang tahu. Betul tak? Awak bukan orang yang pelupa, tapi tiba-tiba jadi lupa. Tiba-tiba keluar daripada bilik nak pergi sembahyang pakai kasut. Ya tak, kasut yang mana? Kasut biasa, bukan pakai selipar, pakai kasut dah tutup semua nak jadi. Marilah kita nak begini, nak awal tak jamrah. Tapi pakai apa? Kasut. Ya Allah, kasut.
Betul ke tak betul? Ini semua benda-benda terjadi. Sebab tu saya kata haji bukan awak seorang, satu dunia pun. Satu dunia dulu. Al-Hajj masyarakat. Haji itu memang susah. Awak dengan duit yang awak ada, awak pergi Amerika boleh dapat. Duit apa? Tapi awak pergi untuk dapat kedamaian hati. Yang orang lain dah rasa, awak tak rasa sekarang. Dia lebih seronok daripada dia. Ya tak? Cuma awak dah kena lalui seumur hidup ni satu kali. Jadi awak tak boleh negatif. Awak kena redha. Tahu redha tak? Redha, pasrah aja. Redha air. Redha aja. Ya. Jadi kita redha je. Jangan fikir-fikir aku kena. Jangan fikir-fikir. Duit boleh cari selagi umur masih ada. Ya tak? Tapi bila dah hilang peluang untuk ibadat, umur dah tak. Faham tu tidak? Jadi itu benda kita boleh cari. Cuma saya kata bukan suruh buat banyak stand by. Kalau terjadi apa-apa, saya tak perlu awak aja beritahu. Kalau awak tak beritahu pun saya pun tak apa-apa. Yang balik, dia punya baik dan buruk balik kepada diri awak sendiri. Jelas ke tak jelas jemaah? Oh jemaah, we are talking about 30 days happy days insyaAllah. Kita talking about 30 days. We are not talking about 10 days pergi umrah. Kita buat talking about, kita tak bercakap pasal 15 hari umrah. Kita bercakap 30 hari. Ya, jadi awak dekat sekarang ni yang semuanya tak pandang kiri, tak pandang kanan, segan-segan, nanti semuanya duduk macam kawan. Ya, sekarang ni belum nampak, nanti dapat Melayu, oi awak, memang okey. Ya, sekarang ni belum kenal. Jadi semuanya maintain. Ya, Allah. Awak akan dapat banyak kawan baru insya-Allah. Sebab yang bakal berangkat dengan kita semua 60 orang. Setakat ini belum lagi kota yang lagi 100 lagi dikeluarkan. Sekarang untuk 500 saja kita dah dekat 60 orang. Ya, pos sosial. Ya, dan juga kita menanti kalau ada kota lebih lagi ramai. Jadi lebih banyak saudara baru awak lah. Nanti awak dah luar saya beli lagi dengan awak. Dan sampai dah tua ingat lagi ini kemudian. Ya tak? Baik, haji Tamatuk tu senang-senang. Buat umrah dulu, haji kemudian. Lepas tu ada satu lagi yang namanya haji kiran. Yang ketiga haji haji express. Buat haji dan umrah satu masa satu jalan. Faham ke tak faham? Haji dan umrah sekali jalan. Awak datang, orang buat tawaf kudum, awak buat tawaf kudum juga. Sama tawaf kudum, awak pun tawaf kudum. Dia dah habis tawaf kudum, buat sa'i haji. Tapi sa'i haji awak dapat sa'i faham ke tak faham? Nanti bila awak tawaf haji, awak dapat tawaf ibarat dua dalam satu. Buat satu kali tapi dapat amalan dua. Tapi ini kena ingat ya, kena pasal orang kalau nak buat tawaf haji 7 kali, tawaf umrah 7 kali, awak buat 7 kali dapat haji dan umrah satu kali. Ini bagi orang yang nak cepat. Orang-orang Arab suka buat haji. Jelas ke tak jelas? Ya, jadi untuk cepat itu. Dia nak cepat kerana saya nak jalankan tanggungjawab saya. Teruk juga dia orang kena sama dengan kita jalannya. Cuba dia orang balik cepat. Itu saja. Jadi dia orang tak sempat nak buat umrah lagi, terus satu kali jalan haji dan umrah satu kali jalan. Jelas ke tak jelas jemaah? Itu maknanya haji kiran. Sama-sama kiran maknanya barang-barang. Orang Indonesia cakap barang-barang. Orang barang-barang tahu tak? Awak jangan dengan saya barang-barang. Kalau orang kita cakap sama-sama, beriringan, berjalan beriringan, itu namanya kiran. Jelas ke tak jelas? Oh jemaah. Jadi awak sekarang nak pilih yang mana? Itu adalah pilihan awak. Tapi sebelum awak berangkat, saya nak tahu daripada awak nak buat haji apa, awak nak buat haji apa, supaya saya boleh differentiate orang-orang. Differentiate maksudnya pada kategori kan, ni dalam kategori ni. Jadi kita boleh tahu macam mana nak lanjutkan, dia nak jalan bila, dia nak jalan bila, dia nak jalan bila. Sebab lain-lain punya hukum jalan. Bukan yang kalau kita cakap hanya saya terus terang, saya ambil tamatuk. Saya bukan tak pernah ambil ifrat, semua saya pernah ambil. Tetapi saya ambil pasal saya kerja, saya bawa awak. Saya nak kena gerak sana dan sini. Kalau saya pakai ihram, saya terlari-lari susah. Ya tak? Ya, ini pengalaman kita dah beberapa kali. Jadi kalau kita nak bawa dengan beg, dengan apa, nak arah ke budak-budak Arabnya, Allah. Biasanya 7-8 tahun saya buat ifrat. Tapi kali ini saya beberapa tahun yang belakang ini saya buat pasal pergerakan saya nak kena pakai balik jubah, nak lari, nak uruskan orang ke depan, ke belakang, ke itu, ke ini.
Awak sebagai jemaah, awak tunggu kan. Kita sebagai pengurusan. Sebab tu pegawai saya semuanya sama. Saya jelaskan dulu supaya apa? Kita punya, walaupun kita duduk satu bilik yang sama, tetapi peranan kita lain-lain menguruskan. Jadi perlu banyak meeting apa, waktu hari Arafah keluar masuk, kalau boleh kita ada sikit. Itu sahaja. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau saya langgar pantang ihram, macam saya pernah kena beberapa kali langgar pantang ihram, tak perasan terlanggar. Rambut dah biasa dia lah, ya. Dan analogi ni soal lemak tercabut, ya. Ya, kita kan makin tua kan rambut kita tak kuat macam orang muda. Betul tak? Sekali-sekali bulan-bulan. Saya tidak selalu tak rambut. Apa? Kalau awak sikat rambut tak apa-apa belah-belahan. Tapi kalau runtuh, dia kalau runtuh untuk berapa hari sajalah. Belah-belahan, urut rambut. Jangan awak gini, awak gini betul-betul lagi lawa, perempuan kat depan lagi lawa lagi. Itu tak boleh lah. Itu rusak sebenarnya. Faham ke tak faham? We tend to do that, apa kita sedar. We tend to do that, apa kita sedar. Jelas ke tak jelas? Dia tak asyik betul tudung, tarik dan rambut sekali tarik. Kau cabut. Ya, jadi jelas ke tak jelas? Jelas ya? Jadi ini tabatuk ifrat, tabatuk dan qiyam. Sebenarnya dia tak ada jauh beza banyak cuma ifrat ni dia pakai ihram nama. Kalau tabatuk dengan qiyam, dia pakai apa? Dia pakai maaf, ifrat ni awak lihat tabatuk lain ni. Ifrat dengan qiyam akan sama. Jelas ke tak jelas? Ya, dia tak buka ihram ni. Qiyam dia tak buka ihram. Sekali lagi saya ingatkan, pasal dia macam orang haji ni ifrat sama. Dia tak buka ihram macam tamattu. Dia cuma kena bayar dam disebabkan dia dapat kelebihan yang lain yang tamattu tak dapat, iaitu dia kalau tawaf satu kali dapat tawaf umrah dan tawaf haji. Kalau dia punya sa'i dia buat sekali saja tapi dapat sa'i umrah, sa'i haji. Itu yang dia kena dam. Tapi bukan kerana dia buka ihram. Ini semua boleh cepat. Haji tamattu pun boleh cepat. Awak buat umrah, lepas tu bila buat haji habis, awak buat tawaf haji habis, selesai lah. Sama juga orang express pun boleh pakai tamattu. Orang express boleh pakai qiyam. Tapi kalau kita punya jemaah, saya lebih cadangkan daripada dia ambil qiyam, lebih baik dia ambil tamattu. Lebih relax. Ya, walaupun awak kena buat umrah lagi, tapi awak ada time awak masuk hotel 2-3 hari, awak buat lah umrah lagi satu. Betul ke tak betul? Umrah boleh buat, datang kemudian datang kau dah masuk hotel tu, awak tidur sampai pagi. Dia tak, awak buat lagi. Umrah mahu memberiakan diri awak sebelum awak kali. Fikir 2-3 kali umrah lagi. Ya, insyaAllah. Ada apa soalan jemaah? Ini saya tunjukkan dulu dia punya kategori pecahan. Ya, ada yang dah ada keinginan nak buat haji ifrat sekarang ni. Siapa yang nak buat ifrat? Boleh angkat tangan. Agak-agak gambaran nak buat ifrat. Baik. Siapa nak buat tamattu? Tujuannya tak ada apa-apa yang awak nak majukan. Tamattu. Siapa nak buat tamattu? Baik. Siapa yang nak buat qiyam? Tak ada harapan. Kita tumpukan kepada ifrat dan tamattu. Awak boleh berubah sebentar lagi. Nanti lagi seminggu, 2 minggu boleh berubah lagi. Itu ikut kemampuan kita. Betul tak jemaah? Sekarang awak semangat ifrat, nanti awak pergi semangat pula tamattu. Sekarang awak semangat tamattu, kejap lagi pula awak nak pergi ifrat. It's okay. Selagi mana sebelum berangkat, okey. Dah berangkat atau apa nak buat, sikit. Ada tahu jemaah sampai kat kapal terbang tak tahu apa nak buat. Nak buat tamattu ke nak buat ifrat? Nak buat tamattu ke nak buat ifrat? Saya cakap suka hati awak dah buat apa. Ya tak? Okey, dengar tak jelas tak? Ifrat mengerjakan haji dulu, dalam bulan-bulan haji kemudian mengerjakan umrah. Jelas? Tamattu mengerjakan umrah dahulu, dalam bulan-bulan haji kemudian mengerjakan haji di tahun yang sama. Qiyam berniat ihram dan haji dan umrah serentak pada bulan kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib-wajib haji. Jelas jemaah? Tengok di sana. Jelas tak? Okey, baik. Macam mana kita nak berniat untuk haji ifrat? Ya, niat haji ifrat iaitu kita dah niatkan waktu kita awal kita saja menunaikan haji ifrat. Kena sebut haji apa awak buat? Haji
ifrat dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi terus sampailah, tak perlu niatkan lagi di hari Arafah. Ya, dia pergerakan haji ifrat. Ini saya gambarkan awak sebentar. Pergerakan haji ifrat dari mana rumah apa nak buat. Ini bagi orang yang melaksanakan haji ifrat. Kita go one by one boleh tak? Ini gambaran yang mudah supaya awak faham, rajah yang mudah supaya kita faham. Pertama, waktu sebelum kita semua keluar daripada rumah di Singapura, mandi dahulu. Mandi dahulu, bersihkan badan. Mandi apa tuan-tuan? Mandi sunat ihram pada alhamdulillah. Lepas itu memakai pakaian kalau daripada Singapura. Cuma dari Singapura ni awak pakai kain tu saya kasih bagi lelaki dua lain. Satu lah awak pakai dulu, atas pakai baju kurung. Jadi awak tak segan ke airport. Saya faham kalau saya pun mula-mula pergi haji pun sedap juga. Tak sebab saya orang tak boleh kalau pakai baju kurung macam ini. Pakai baju kurung dekat atas kain ihram, pakai selipar ataupun kasut. Tak ada masalah. Dekat kasut pastikan awak di dalam beg tu ada selipar. Jangan ada kasut pula Allah aku terlupa dah bawa selipar. Dah kena dah pagi-pagi morning kena dah. Ya, jadi orang pakai selipar tak apa, pakai nak pakai stokek, pakai selipar terus stokek itu dibuka nanti bila nak jatuhkan niat. Awak pakai ihram yang kain putih itu untuk badan, awak taruh dalam beg, awak pakai baju kurung. Ustaz, tak boleh ke atas kapal terbang ni kita pakai? Ini kapal terbang ekonomi tuan-tuan. Semua duduk dekat-dekat, dia nak buka, nak farik, nak kembali lah seperti ni. Awak cuma bayangkan kat belakang tu kain betul-betul pakai. Iya tak? Ini kita cakap Allah betul ke tak betul? Yang pakcik kata tak, aku tengah nak pakai ihram sabar lah. Tarik baju, lepas kita tengah makan dia. Jadi ini semua jadi apa? Jadi report. Kan lebih baik awak dah pakai kat bawah. Nanti bila sampai masa, terus pakai kat belakang. Jelas ke tak jelas? Terus sarung dia, buka baju sarung. Alhamdulillah. Daripada awak nak pakai kain, Allah kubur. Kat sebelah pun ada macam yang nak tidur boleh kacau. Jadi ini semua mengelakkan daripada perkara-perkara tersebut. Boleh ke maaf? Boleh ke tak boleh? Oh, jelas ya. Lepas tu solat sunat ihram waktu dekat miqat, niat. Lepas itu gimana? Teruslah kita setiba di Mekah tawaf qudum. Lepas tawaf qudum kita buat sa'i haji. Lepas sa'i haji, lepas tu kita balik ke Shisha. Fahamkan dia dulu. Sekali lagi, boleh tak ramai-ramai? Ini kita belajar, mohon maaf bukan buat macam budak-budak. Tapi mesti faham, kita sedang belajar. Semua masuk dalam otak. Pertama, mandi kedua, memakai ketiga, solat yang keempat ni lepas itu tawaf lepas itu sa'i haji. Sama juga kaum wanita di rumah mandi sunat pakai pakaian ihram. Ihram tu maknanya makja pakai gini lah ihram. Pakai macam baju biasa. Perempuan tak berat, lelaki yang berat. Lelaki dekat Mekah kena lanyak, perempuan agak tenang. Sebab lelaki dapat faraid 2, perempuan dapat 1. Sebab tu dia kena lanyak dulu. Lelaki semua kena lanyak. Bila pakai kat Mekah memang kena lanyak. Dia dah pakai ihram, awak pakai baju biasa. Tak nampak anak rambut semua. Lepas tu solat sunat ihram macam biasa. Niat, sedangkan niat bagi lelaki awak sudah bersedia dengan pakaian lepas tu tahu sampai dekat Mekah dan duduk kedai tu sampai kat Mekah tawaf lepas tawaf dulu sa'i haji. Lepas sa'i haji nak buat apa? Nak kusir rambut? Tak boleh. Terus balik ke rumah kita. Faham ke tak faham? Tak ada gunting rambut. Tamatuk yang gunting rambut sebab dia buat umrah. Kalau tamatuk lagi sikit nanti kita akan jelaskan lagi. Ini pergerakan haji ifrat. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kita nak tengok dulu sama. Ini pula. Kalau orang yang berniat tamattu, ini saya tinggalkan dulu dia punya raja tu supaya nanti kita balik bila kita dah mula faham Itu terlalu advance sangat, nak terus kasih awak. Ini kita tengok di tempat tamattu. Bagi orang yang nak buat tamattu, bila sampai dekat mikat niat apa? Awak tak boleh niat haji sebab awak tak terus haji. Satu kali awak dapat 2 bifek when you go you never come back. Jadi satu kali awak dah niat ifrat tamattu
Tamattu. Sekarang awak apa tamattu? Awak dah niat umrah. Bila awak dah niat umrah, awak niat macam mana saja aku niat umrah. Ya, dan apa? Dan berikhram dengannya kerana Allah dengan syarat jika aku dihalangi keuzuran, aku akan bertahallul tanpa dam. Ataupun awak boleh terus niat saja aku niat umrah dan berikhram dengannya kerana Allah. Sampai saja dekat Mekah, orang buat tahu pun sama-sama jalan tapi niat lain. Awak pula niat umrah. Lepas tu diorang pergi sa'i, awak pun niat sa'i. Tapi sa'i awak bukan sa'i haji, sa'i umrah. Diorang ni sa'i haji, awak kena sa'i lagi sekali nanti untuk haji. Awak kena sa'i lagi sekali untuk haji. Ya, jadi awak dah sa'i umrah, awak dah habis, mereka semua dah habis, dah doa, dah sujud syukur, balik ke hotel, balik ke tempat kita punya shisha. Orang yang buat tawatuk ni dah boleh gunting rambut. Macam orang umrah biasa, habis umrah, syukur kepada Allah. Lepas tu buat apa Ustaz? Dah tak payah pakai ihram dah, boleh buka lah baju kat nanti dekat shisha. Dah buka baju, dah pakai baju biasa. Nanti bila sampai satu hari sebelum hari Arafah, awak nak pergi Arafah baru jatuh niat Arafah. Di sana awak jatuh niat haji tamat. Jelas ke tak jelas? Oh jemaah, jelas ke tak jelas? Okey, baik. Itu adalah 2 haji. Sampai situ kita akan bincangkan untuk hari ini supaya tak terlalu banyak masuk. Kita ada banyak masa jemaah. Awak boleh jumpa saya waktu kelas umrah. Awak boleh jumpa saya waktu kelas. Ya. Dan kita pun saya pun ada menyangkakan kita akan ada kelas intensif lagi bagi jemaah-jemaah yang belum ikut. Sebab bagi awak dah daftar awal. Ini belum jemaah yang ada kes rayuan. Ada lagi 100 orang yang kita tak tahu dia nak ke mana. Kalau ada lagi 10-15 orang yang nak ikut kita terpaksa buat kelas sekali lagi. Jadi awak boleh ikut sertalah nanti. Jika sekiranya awak masih belum lagi dapat faham dengan jelas ya perjalanan haji. Jadi janganlah bimbang. InsyaAllah kita akan pergi bersama-sama dan pulang bersama. Ya. Haji tamattu. Ya. Kalau apa haji di Arafah. Kita haji tamattu kita jatuhkan sebutkan niat haji kita tu di Arafah sebelum kita keluar ke Arafah. Pakai ihram lagi sekali. Tapi tak lama. Itu pakai ihram cuma 2 hari setengah je. 2 hari setengah dibandingkan orang yang daripada awal sampai akhir kena pakai ihram 7-8 hari. Dari mana? Daripada di Arafah. Daripada shisha kita pakai sekali lagi. Kita keluar pergi ke Arafah dan kita dalam keadaan ihram sampai kita selesai melontar jamrah yang pertama, Jamratul Aqabah. Kita ihram lagi. Tapi 2-3 hari itu pun dah besar kan, 2-3 hari. Betul ke tak betul? 2-3 hari awak save untuk ihram. Jadi awak bayar 300 untuk awak dapat keselesaan dan masa itu. Ya, walaupun 1 hari pun kadang-kadang orang bayar. Sebab apa? Sebab orang tak selesa. Dia takut dia terlanggar batas ihram yang tadi. Allah Ta'ala. Jamnya 600 kalau Tak ada dam cuma 300 lagi. Kalau suami isteri 600 lah. 600 je. Bagi tu lah. Kira-kira lah. Takkan kami lain perempuan buat sikit lah. Takkan perempuan buat sikit lagi mahal tu. Oh jangan Ustaz, lagi mungkin. Ya Allah Alam Ustaz. Ada apa soalan lagi jemaah? Oh jemaah, ada apa soalan? Ya. Yang dam ni kalau macam buat the same mistake macam kalau macam the same mistake lah, kena 2-3 kali dam. Ya, bertambah dam dengan bertambah salah. Walaupun dalam satu umrah boleh kena 10 kali dam. Ya, bertambah salah, bertambah. Awak jangan rasa takut. Awak takut lain orang pun takut. Jadi benda-benda ni semua InsyaAllah kalau awak tak jarang pun jemaah kena jam sebenarnya. Ya, tak ada kes-kes yang tertentu lah. Tetapi kalau awak fikirkan kat jam nanti semua tak berjalan. Jam. Jadi saya terpaksa nanti masak awak berani jam dan selesai. Ya, awak kalau fikir jam, dia fikir ingat rezeki Allah. Allah bila dah tentukan masalah, Allah akan tentukan jalan keluar. Sudah. Ya, kita baik sangka dengan Tuhan. Kalau awak suruh fikir jam, terpaksa saya semua nak kena kasih awak. Akhir taklimat berani jam. Keluar dari jam semua. Ya, jam dong. Ya, Allah. Ada apa-apa lagi jemaah? Tak ada. Syukur. Terima kasih untuk semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Jemaah yang saya hormati sekalian, seperti mana yang awak maklum, ya,
kita akan teruskan kita punya kuliah. Bagi siapa jemaah yang nak buat khataman Al-Quran bagi orang tua mereka yang tersayang, ya, atau siapa yang nak buat pada umrah bulan Ramadan ini bagi orang tua mereka lah. Sebab bulan Ramadan kita doa awal-awal balik ke rumah dan sebagainya. Ini amalan orang-orang saleh sebelum kita. Dia selalu buat benda-benda amal jariah yang baik kepada orang-orang yang mak bapak mereka tu. Masa ni bulan baik, hari baik. Bulan Ramadan apa awak buat pun dijajakan duit. Lalu bukan buat duit, tuan-tuan, itu buat pahala. Pahala ada masa kita buat duit, ada masa kita buat pahala amal jariah. Sebab Rasulullah ajwal bin Nabi bin Mursala. Pada bulan Ramadan Rasulullah ni macam hembusan angin yang laju. Suka cari rahmat. Dia masuk dalam pasar rahmat. Pasar rahmat tu mana mesin lah. Rahmat, banyak memberi khairat, banyak tolong orang, banyak apa, banyak ibadah, banyak ini, banyak itu. Ya, sebab dia tahu bahawa bulan ini bulan yang istimewa. Bulan inilah kita nak memancing belas kasihan Allah SWT. Amin. Amin. Alamin. Mudah-mudahan kita mendapat Lailatul Qadar. Amin. Amin. Jaraban. Yang pasal sabun-sabun tu semua jangan bimbang. Pasal ibu-ibu, saya akan dah belikan sabun-sabun khusus tak berbau. Dekat sana tak payah pakai-pakai lagi Colgate. Awak semua dah ada. Yang register dengan saya semua dah ada. Yang register dengan saya, semuanya saya kasih kosmetik, barang-barangan yang tak berbau. Awak boleh pakai sabun, krim, apa semua tak berbau. Tapi lelaki tak adalah, ya. Takkan lelaki dah pakai gincu tak berbau, ya. Tapi awak adalah, saya ada berikan juga untuk lelaki, saya kurang pasti. Saya juga tanya isteri saya, ya, apa itu ada sediakan. Jadi itu saja, kurang lebih saya mohon maaf. Baik ini datang dari Allah, saya kelemahan dari diri saya sendiri. Kita tutuplah dengan doa, mudah-mudahan Allah yang doa dari kita. Amin. Ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb Nasir, ya Rahim Allah. Kalau yang telah melihat perhimpunan jemaah kami tadi petang, ya Allah, kurniakanlah kami semua dengan hati-hati yang tenang, jiwa yang terterang, pikiran yang aman, hati yang selalu dekat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami memang Kau-Kau-Kalah kami sakit, Kau sembuhkanlah jatuh kami bersungguh-sungguh nak ibadat, Kau tolonglah kami. Kami nak jadi orang ikhlas, Kau bantulah kami. Jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang jujur, orang-orang yang dimurahkan rezekinya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami lemah, Kau kuatkanlah kami dalam masalah, Kau berikanlah kelapangan dalam hidup kami. Jadikanlah kami orang yang suka berlaku jujur dalam diri kami sendiri, ya Allah, dan tidak suka berbohong, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari penyakit keras hati, lembutkanlah hati kami daripada banyak berburuk sangka, daripada berhasad dengki, dan tidak suka melihat orang lain berjaya, ya Allah. Ya Allah, kurangkanlah sifat-sifat buruk dalam diri kami. Bukan lagi kami dengan amalan mulia pada bulan Ramadan ini. Jadikanlah kami orang yang bersabar, orang yang taat, orang yang selalu mengharapkan bantuan dan inayah, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang saya nak sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Siapa yang nak daftar khataman boleh dekat luar, ataupun tuan-tuan nak bagi makan orang-orang berbuka puasa, orang miskin. Kita selalu buat projek-projek khairat ni bulan puasa ni lah. Kita pergi Indonesia lah, kita pergi Cambodia lah, kita pergi dekat orang Syria lah, kita pergi pas-paskan duit ni. Kalau kat Syria tu kita paskan, biasanya kita paskan pada sahabat kita yang selalu kita pergi ke Baitul Maqdis, sebab diorang di border Jordan. Ya, jadi siapa nak kasih orang buka puasa, siapa yang nak ada zakat sikit nak bantu mereka pada bulan Ramadan nak keluarkan zakat, bolehlah salurkan pada kita dan kita akan salurkan pada mereka. Itu sajalah jemaah sekalian. Akan kata terima kasih untuk semua yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.
Lagi satu saya tak butuh